Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk anda semua. Okey, dan seperti yang kita janjikan, waktu ini kita ada program Kartini ya, hari Isnin, setiap hari Isnin, dan inilah waktunya. Dan anda boleh saksikan secara langsung di Facebook Bernama Radio kerana kita ada muat naik juga video live daripada studio Bernama Radio. Okey, hari ini sangat menarik sebenarnya, kita nak bercerita tentang suntikan Depo-Provera. Ya, ini untuk merancang keluarga. Saya merancang juga ni, kan nak rancang keluarga. Tapi kadang-kadang term ni tak berapa nak faham juga saya ni. Kejap lagi kita akan sama-sama dengarkan ya penerangan daripada tetamu kita. Kita ada Dr. Imelda Balchin yang merupakan pakar obstetrik dan ginekologi daripada KPJ Damansara. Assalamualaikum Doktor, selamat tengah hari. Waalaikumsalam Natasha, terima kasih jemput saya hari ni. Ya kan ya. Saya rasa macam bukan bercakap dengan doktor ni. Ya ke? Nampak casual habis doktor. Casual. Macam biasalah kan. Kita pakar kesihatan wanita kenalah casual. Ya. Sebab masalah wanita ni mereka macam-macam dia orang nak cerita tentang masalah yang intimate. Jadi Betul. kalau kita formal sangat, kita tak boleh nak dapatkan semua masalah mereka malu nak cerita. Jadi sebab tu sebagai pakar kesihatan wanita, kita sisterly macam tu. Ya, betul tu. Kan dia macam lebih selesa. Macam-macam rahsia boleh keluar. Macam gitu. Okey, baik. Dan doktor akan berkongsi bersama-sama dengan kita ya berkenaan dengan suntikan Depo-Provera untuk merancang keluarga. Okey, kita nak tahu apakah itu Depo-Provera, doktor? Okey. Di antara semua kaedah merancang keluarga, Depo-Provera mengandungi hormon yang paling tinggi sekali. Hormonnya, dia juga nama lainnya ialah medroxyprogesterone. Okay. Dan dia bertindak dengan 3 bulan sekali. Jadi 13 minggu. Bila kita bagi suntikan, kita bagi suntikan di bahagian otot, di bahagian pinggul. Baik. Ya. Dan dia boleh bertahan sehingga 13 minggu. Sebab itulah kandungan hormonnya sangat tinggi. Dan kita bila kita hentikan suntikan ni, dia akan kembali semula kesuburan anda ke tahap yang biasa. Maka sebab itu dia dipanggil long acting reversible contraception atau LAC, sebab ia boleh bertindak sekaligus 13 minggu sekali. Anda hanya perlu 4 suntikan setahun. Baik. Maksudnya setiap 3 bulan satu suntikan? Ya. Okey, baik. Cucuk kat punggung. Tu ayat biasa kita sebut. Okey, baik. Itu dia Depo-Provera. Baik. Dan sebenarnya bagaimana ya? Mungkin doktor boleh bagi gambaran sikit bagaimana ia berfungsi. Ya, yang selalunya doktor dan misi tidak ada masa nak bagi penjelasan kepada orang ramai bagaimana suntikan ini berfungsi. Tapi hari ni saya datang special nak bagi penjelasan tentang ini sebab terlalu banyak mitos di luar sana yang menakut-nakutkan orang ramai, mengecam-ngecam kaedah merancang keluarga sebab mereka tidak faham bagaimana kaedah ini berfungsi. Baik. Okey, jadi saya nak buka cerita ya. Ya, mari kita doktor. Saya ikut doktor di belakang ni. Kita ada 2 jenis hormon wanita yang paling utama. Satu ialah estrogen, satu ialah progesteron. Baik. Hormon kita mesti seimbang untuk kesihatan jangka masa panjang. Okey. Estrogen ni ialah hormon persediaan kehamilan. Okey. Progesteron ialah hormon yang pengawas, kita panggil, yang mengawas estrogen supaya tidak terlebih. Jadi dia kena ada keseimbangan. Baik. Jadi hormonnya dikeluarkan daripada kilang overi wanita. Okay. Tapi kan kita semua kena tahu kilang overi wanita ni ialah organ yang paling malas dalam badan. Baik. Dia tak mau buat kerja. Kiranya foreman dalam kilang ni, kalau kita tak suruh dia buat kerja, dia akan tidur. Itu satu perkara yang baik tau. Sebab overi yang dibenarkan berehat akan mengurangkan risiko anda mendapat kanser overi bila kita tua. Overi yang kita selalu dirangsangkan oleh estrogen, setiap bulan kena keluarkan telur daripada balik sampai menopause, mereka yang tidak pernah berehat ni risiko mendapat kanser overi lebih tinggi. Jadi sebab itu ini satu perkara yang baik. Kalau kita tak bagi stimulasi, dia tak nak kerja. Okey. Jadi siapa yang bagi stimulasi ialah otak kita. Otak kita ialah chairman.
dalam company ni kan, Betul. chairman. Okey. Chairman dia boleh mengesan estrogen dalam darah. Dia akan kata, saya nak estrogen dalam darah, dia akan hantar CEO dia. CEO dia ialah follicle stimulating hormone yang kita panggil FSH. Dia hantar FSH pergi ke kilang ovary suruh dia kerja. Jadi FSH dia akan datang ke kilang ovary, dia bawa rotan, dia sebat foreman, dia kata buat kerja, kami nak estrogen. Okey. Jadi bila otak kita mengesan estrogen dalam darah, dia kata bagus FSH. FSH boleh berehat, boleh ambil cuti sebab kita dah ada estrogen. Bila estrogen tu turun balik sebab foreman tu kata FSH tak datang, kita boleh tidur balik. Okay. Bila dia lepas tu otak kita kesan estrogen turun, dia kata FSH pergi balik ke kilang suruh dia buat kerja. Ini kita panggil feedback cycle. Yang ni sangat penting sebab otak kita pandai tidak akan memaksa ovary kita bekerja berpanjangan. Selagi ada estrogen, dia tidak akan terus merangsangkan ovary. Okey. Jadi macam mana dia bekerja ni? Apakah estrogen buat untuk badan kita? Ada 5 perkara yang anda perlu tahu. Sebenarnya lebih banyak daripada itu fungsi dia, tapi saya akan bagi tahu kepada anda 5 perkara. 1, dia merangsangkan dinding rahim untuk menebal sebagai kepersediaan untuk kehamilan. Jadi ketebalan dinding rahim ini bergantung kepada estrogen. Kalau terlalu banyak estrogen, itu menjadi masalah. Kalau terlalu banyak rangsangan daripada estrogen, ini boleh menjadi kanser dinding rahim di masa akan datang. Jadi sebab itu progesteron akan datang dan kawal estrogen ni. Jadi nombor 2, apa estrogen buat? Dia akan merangsangkan telur-telur di dalam ovary, mematangkan dia supaya bila berlakunya ovulasi, telur itu satu telur akan keluar. Nombor 3, apa estrogen akan buat sebagai persediaan ialah memberikan wanita keputihan. Keputihan yang keluar daripada saluran faraj tu, dia akan keluar 2-3 hari sebelum ovulasi berlaku. Jadi lendir-lendir keputihan ni sangat penting. Jangan pergi korek-korek buang, jangan pergi beli produk dan buang. Ini sangat penting. Ini satu tanda kesuburan yang anda ada estrogen. Okey. Selalu orang nak takut ada keputihan, doktor. Ya, keputihan ni keputihan yang natural, bukan keputihan penyakit. Penyakit tu lain. Kalau dia berbau, dia gatal-gatal, berubah warna, pergi jumpa doktor untuk dapatkan rawatan. Jangan beli produk-produk mana-mana. Keputihan yang biasa tu jangan dibuang. Sebab tujuan keputihan tu, dia keluar dari pangkal rahim, ialah untuk melindungi sperma yang nak datang. Dia kira macam ni, dia buat open house. Okey, sperma ni datang berjuta-juta. Baik. Jadi keputihan ni dia buka pintu, sila masuk, dia kata tunggu host tak siap lagi. Host tu telur. Okey. Tuan rumah. Dia kata buka, masuk. Jadi dia kata bagi makan, minum semua. Jadi sperma ni dia boleh hidup 2-3 hari di dalam rahim menunggu ovary mengeluarkan telur. Jadi terbaik untuk kehamilan ialah sperma yang dah siap tunggu. Dah siap tunggu dan hidup. Bila ovary tu ovulasi berlaku dan telur tu keluar, persenyawaan mesti berlaku dalam masa 24 jam. Sebab telur tu hidup 24 jam je. Kalau tidak, terlambat. Baik. Okey. Apa yang nombor 4, apa estrogen dibuat ialah menguatkan tulang wanita. Yang tu yang takut pasal kepadatan tulang tu kan. Ada cerita-cerita kata Depo-Provera membuatkan tulang jadi reput lah, apalah semua kan. Anda kena faham, okey, ceritanya ialah estrogen wanita yang menguatkan tulang wanita dan menguatkan kepadatan tulang wanita. Bila anda menopause, tak ada dah lagi estrogen ni. Sebab tu tak ada kesuburan lagi dan kepadatan tulang berkurangan sehingga ke tahap yang senang patah. Yang tu yang kita panggil osteoporosis yang selalunya orang tua-tua dapat. Okay. Kelima, estrogen usul memekatkan darah kita sebab itulah wanita yang hamil darah dia lebih pekat daripada biasa. Okey. Jadi apa berlaku lepas telur
ovulasi berlaku, baru kita dapat hormon progesteron. Okey. Sekarang bila lepas ovulasi ada satu cyst kat dalam ovary yang semua wanita akan dapat. Jadi janganlah panik kalau doktor buat scan kata nampak ada cyst. Cyst yang biasa tu kita tak perlu bimbang. Setiap wanita akan dapat cyst setiap bulan. Yang ni kita panggil corpus luteal cyst. Tujuannya lepas ovulasi ialah membuat progesteron. Hormon progesteron ni P pengawas. Dia pergi ke estrogen, ke dinding rahim tu kata dah cukup tebal dah. Dia kata jangan tebalkan lagi, cukup tu. Progesteron akan menipiskan sedikit dinding rahim. Nombor 2, dia akan pergi ke bahagian pangkal rahim. Okay. Progesteron akan tutup pintu, open house over guys. Dia kata ovulasi dah berlaku, sama ada persenyawaan dah berlaku, kehamilan dah berlaku, kita tak perlu lagi sperma. Ataupun kalau persenyawaan tak berlaku dan telur tu dah mati, memang kita tak perlu lagi sperma, dia akan tutup pintu, goodbye. Cukup dia masa kata, dah. Dia cukup, dia kata, dan dia akan pekatkan semula keputihan wanita. Jadi keputihan wanita ni sebelum ovulasi dia akan lendir dan banyak, lepas ovulasi dia akan jadi lebih pekat dan sedikit macam gam. Dia tutup pangkal rahim macam gam. Baik. Yang tu masa kehamilan berlaku, dia akan tutup pangkal rahim, ada perlindungan. Sperma tak boleh masuk dalam rahim bila anda hamil. Jadi Tok Sah dok kata bila baby keluar ada putih-putih krim kat baby tu, jangan kata tu air mani tau. Okey. Kena faham. Itu bukan air mani, jangan malukan mak bapak dan jangan malukan diri sendiri sebab air mani tak boleh masuk dalam rahim bila anda hamil. Okey, baik. Ada gam tu. Saya dengar juga tu kadang-kadang. Ada orang kata. Ada ibu-ibu kata. Jangan dok kata. Itu bukan, vernix. Yang kulit baby tu penuh dengan krim-krim putih kan. Itu bagus untuk melindungi kulit dia. Kalau kita duduk dalam air 9 bulan, kulit kita akan kemut-kemut kan. Tapi baby dia akan keluar, kulit dia lembut sebab dia ada krim. Krim semula jani kita panggil vernix caseosa. Sangat bagus untuk baby. Janganlah tuduh ni air mani bapak lah apalah semua. Okey. Lagi satu, kita cakap kat ibu-ibu, jangan pergi cuci-cuci faraj kat dalam tu nak korek-korek, buang keputihan. Bila mengandung kalau buat tu akan menyebabkan keguguran. Sebab yang tu kan gam yang sangat penting. Baik. Bukan hanya itu, jika ada ibu yang pernah mendapat kelahiran pramatang, untuk kelahiran yang berikutnya kami boleh mengurangkan risiko kelahiran pramatang dengan bagi tambah lagi hormon progesteron untuk ibu. Sebab yang tu progesteron akan buat tu. Dia buat gam. Baik, itu dia. Itu dia. Wow, itu dia kan. Seronok cara percintaan Dr. Imelda ni. Kan nampak dah habis semua CEO, bos semua ada kat dalam tu. Jadi kita dah tahu apa dia buat progesteron ni. Okey. Bagaimana, apa berlaku kalau kita tak hamil? Macam mana kita boleh dapat haid? Kan? Betul. Okey, dia macam ni. Kalau persenyawaan tak berlaku, okey, dan kita tak hamil, corpus luteum tu hanya akan ada 10 hari. 10 hari dia akan ada progesteron. Okey. Lepas tu bila dah 10 hari kita tak hamil, dia akan kecut sendiri. Cyst tu akan hilang. Okey. Apa yang berlaku ialah progesteron dan estrogen yang dibuat oleh ovary akan dua-dua jatuh. Tahapnya akan jatuh. Jadi otak kita akan mengesan estrogen dan progesteron akan jatuh. Dia akan panggil balik CEO dia, FSH tu. Apa yang berlaku bila jatuh lah, estrogen tu yang menampung ketebalan dinding rahim tu. Kan? Bila estrogen tak ada, dinding rahim tu akan runtuh. Okey, jadi anda kena faham dinding rahim itu hanya sel-sel yang ada di situ untuk menampung kehamilan jika persenyawaan berlaku. Itu bukan darah ya. Jangan kata dalam rahim wanita ni ada darah beku, darah bertakung ke apa. Yang itu hanya sel-sel. Darah tu datang dari tempat lain bila dapat haid. Jadi saya bagi analogi, kalau kita nak flush jamban,
benda yang kita nak buang dari jamban tu, kita gunakan air dari tangki untuk flush bahan yang kita nak buang. Okey. Analoginya sama dalam badan manusia. Benda yang kita nak buang ialah sel dinding rahim tu, sebab bulan depan kita nak buat yang fresh. Yang ni tak pakai nak buang. Jadi cara kita buang, kita gunakan darah, bukan gunakan air. Bila estrogen tu turun, dia buka pipe. Buka pipe di bahagian keliling dinding rahim ada saluran-saluran arteri kecil. Dia buka pipe, darah akan keluar dan dia akan flush sel-sel. Sel-sel tu, baki-baki tu akan keluar sebagai darah haid. Baik. Kalau dia tak buka pipe, tak ada darah di situ. Jadi jangan kata ada darah beku, darah bertakung, tak ada ya. Hanya sel dalam dinding rahim. Baik, itu dia. Faham kan? Dah nampak gambaran dah. Saya rasa dah macam ada animasi dah dalam minda saya ni. Bagus. Membayangkan kan doktor kongsikan ini. Doktor, kalau kata orang yang mengalami masalah datang bulan tu, adakah dia sebab ni, kalau estrogen terlalu banyak, dinding rahim menjadi terlalu tebal, tak cukup progesteron, bila kita datang bulan, boleh dapat yang banyak, pendarahan yang banyak sebab banyak dia nak flush keluar. Dan senggugut tu, sakit tu sebab dinding rahim tu akan juga dapat krem kan, dia akan mengeras untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam. Itu dapat lebih, kalau ada lebih pendarahan, lebih kesakitan, haid yang banyak. Jadi yang tu estrogen yang banyak. Okay. Jadi apa kita buat ialah, bila kita bagi suntikan Depo-Provera ni, kita bagi progesteron yang tinggi. Hormon progesteron yang tinggi. Yang ni dikesan oleh otak kita. Otak kita akan kata, tak payahlah FSH datang kerja sebab kita dah ada hormon kita. Otak kita akan kata, FSH kalau nak pergi berehat, bercuti, pergilah, saya bagi bonus. Sebab selagi ada progesteron, kita tak perlu FSH. Apa yang berlaku bila FSH tak ada? Ovary kita akan tidurlah kan. Sebab tak ada siapa suruh dia buat kerja. So ini akan memberi perlindungan. Jadi walaupun kita tak hamil, yang tadi mula-mula saya kata bila kita hamil, ovary pun akan tidur sebab apa yang berlaku ialah uri plasenta akan mengeluarkan estrogen dan progesteron yang dikesan oleh otak kita. Jadi FSH pun boleh cuti. Jadi bila hamil, ovary berehat. Yang ni yang maklumat penting untuk semua orang, sebab wanita yang pernah hamil risiko mendapat kanser uri lebih rendah daripada wanita yang tidak pernah hamil. Sebab selama 9 bulan tu ovary berehat. Baik. Jadi untuk wanita yang tidak hamil pula boleh mendapat perlindungan yang sama jika mereka menggunakan kaedah merancang keluarga di mana ovary mereka berehat. Jadi bila kita bagi suntikan progesteron ni, ovary tu berehat sebab fomen dia tidur. FSH pergi cuti. Otak kata, ada cukup dah hormon dalam badan progesteron. Apa progesteron itu buat? Dia menipiskan dinding rahim sebab tak ada estrogen kan. Dia menipiskan dinding rahim, dia akan pekatkan keputihan di pangkal rahim. Dia gam kat situ, tak bagi sperma masuk. Cara dia berfungsi sebagai kaedah merancang keluarga. Masa waktu sementara tu anda tidak ada ovulasi dan sperma tak boleh masuk. Itu cara dia berfungsi. Baik, walaupun mengadakan hubungan seperti biasa, doktor. Betul. Okey. Saya sangat tertarik lah kan bila doktor bagi tahu tentang ovari berehat itu, doktor. Betul. Ovari berehat, bukan sahaja ovari berehat. Dinding rahim tu tidak ditebalkan sebab tak ada estrogen. Sebab ovary tu yang mengeluarkan estrogen. Kita bagi progesteron. Jadi progesteron juga melindungi dinding rahim supaya mengurangkan risiko mendapat kanser dinding rahim di masa depan. Lagi satu, bila dapat period, period tu hanya sedikit ataupun tidak ada langsung sebab dinding rahim itu sangat nipis. Jadi bila kita bagi satu injection yang boleh bertahan 13 minggu, dalam 13 minggu itu 1 dalam 10 orang wanita akan kata haid dia dah berhenti.
Jadi kita kata jangan bimbang, tidak ada darah yang bertakung kat dalam rahim. Dinding rahim tu sangat nipis. Tidak ada haid sebab kandungan progesteron tu masih tinggi. Baik. Dan dia tidak jatuh, darah pipe tak buka. Dan ovary tu tidur. Jadi bila mereka dapat injection yang kedua dan ketiga, dalam masa 1 tahun 50% wanita akan kata mereka tidak dapat haid bila dapat kaedah ini. Dalam masa 2 tahun 70% wanita akan kata yang mereka yang terima kaedah ni tak ada dapat haid. Jadi kita kata jangan bimbang. Baik. Sebab tidak ada darah yang bertakung, mereka ada perlindungan dan daripada kanser ovary dan kanser rahim. Baik. Jadi tak perlu risaulah kok kata macam Allah hormon dah lari dah ni doktor. Kan patut datang bulan tak datang bulan. Okey doktor, kita ada pemanggil sebenarnya doktor. Kita bersama-sama dengan Puan Nur di talian. Puan Nur, apa khabar? Hello, assalamualaikum. Nak dengar kat sini ya? Ya, boleh. Assalamualaikum doktor. Ya, apa khabar? Saya nak tanya, hari tu saya Vera. Jadi baru-baru ni dalam 11 Julai macam ada keluar lendir coklat. Terus macam saya faham tadi doktor kata ovari dan rahim dah rehat. So yang lendir yang coklat tu saya nak boleh saya tanya Puan Nur pakai Depo-Provera injection tak? Ya, 27 Jun suntikan. Yang tu suntikan yang pertama. Suntikan pertama. Jadi selalunya bila kita dapat suntikan pertama, badan kita kena menyesuaikan diri dengan hormon Depo-Provera ni. Jadi satu perkara yang selalu kita jumpa ialah kadang-kadang pendarahan yang tak menentu. Ada spotting sikit-sikit. Kadang-kadang dia boleh dapat macam bleeding setiap hari. Tapi ada orang yang tak ada period langsung. Jadi dia berbeza tindak balas badan. Kadang-kadang ada spotting, kadang-kadang ada bleeding setiap hari, kadang-kadang tidak ada apa. Tapi kita kena membiasakan, menyesuaikan diri selama 3 bulan. Lepas tu lihat. Lepas tu kita lihat. Kira lendir coklat tu dia dalam sains dianggap menstruation ke atau dia macam mana? Dia dianggap head ke? Dia selalunya sebelum wanita datang untuk mendapatkan injection Depo-Provera, kita selalunya check sama ada macam pap smear pernah buat? Ada masa hari yang sama dengan suntikan bagus. Tu. Sebab tu kami selalu check, kita menilai kesihatan setiap wanita yang memilih Depo-Provera supaya kita tahu mereka bersesuaian dengan kaedah ni. Kita check dulu tidak ada masalah haid yang disyaki ada masalah lain, penyakit lain dulu sebelum kita bagi suntikan, dan kita check pap smear semua okey dulu sebelum kita bagi suntikan, dan kesihatan lain macam tekanan darah, ada diabetes ke, ada penyakit jantung, ada kanser, kita check semua. Bila anda ni sihat dan bersesuaian, kita bagi injection ni, kita tahu kalau ada bleeding lepas tu, selalunya bleeding yang kita tak bimbang. Sebab kita dah sahkan you sihat dan sesuai untuk injection ni. Okey? Jadi kalau ada lendir macam coklat itu, kita boleh anggap sebagai head yang normal lah. Ya, selalunya yang ni kiranya spotting yang menyebabkan lendir tu warna coklat sedikit. Tapi kalau ada bimbang baunya bertukar atau gatal-gatal, sila jumpa doktor untuk pemeriksaan. Sebab dia makin lama dia jadi macam makin darah, macam darah lendir tu berdarah macam darah. Jadi kiranya spotting. Dia dapat memang spotting itu satu kebiasaan yang kita lihat terutamanya untuk injection pertama. Jadi kita tengok macam mana badan anda menyesuaikan diri sama ada spotting itu akan berterusan atau akan berhenti. Jika bleeding berterusan dan dia mengganggu anda, kita boleh bagi pil secara sementara untuk menghentikannya dulu. Ataupun kalau ada bleeding yang berterusan, injection ni, yang injection nombor 2 kita selalunya nak bagi 13 minggu selepas yang nombor 1. Kita boleh pendekkan jaraknya dan bagi selepas 10 minggu. Yang ni untuk wanita yang ada bleeding yang berterusan. Sebab kemungkinan besar wanita ini injection tu
hormon dia tidak cukup tinggi untuk menghentikan pendarahan. Jadi sebab itu kita tambah, buat sementara waktu kita tambah pil estrogen ataupun kita bagi injection nombor 2 dalam masa 10 minggu bukan masa 13 minggu, dan kemudian kita lihat ramai orang lepas tu tidak ada masalah lagi. Kalau masih ada masalah, anda boleh tukar kaedah ke kaedah yang lebih sesuai untuk anda. Okey tak? Okey Puan Noh. Baik. Okey. Tu dia Puan Noh. Okey, terima kasih. Baik, dan doktor, kita juga nak tahu kan doktor kan, macam baru-baru ini kan Kementerian Kesihatan telah menggalakkan suntikan di bawah program perancang keluarga yang dikenakan terhadap wanita orang asli di negara ini yang bertujuan untuk melindungi mereka daripada kehamilan yang membahayakan. Okey. Dan inisiatif di bawah kementerian itu juga dilakukan atas rasa tanggungjawab bagi mencegah wanita ini yang berhadapan masalah seperti anemia, kan ya, kurang darah merah kan ya daripada hamil. Jadi apa pendapat doktor tentang inisiatif tersebut? Sesuai ke ataupun bagaimana? Jadi kalau anda ingat, saya bagi penerangan bagaimana suntikan ni berfungsi. Ingat tak, dia menipiskan ketebalan dinding rahim supaya jika ada period, dia selalunya sikit saja ataupun tidak dapat period. Ya. Jadi ini satu perkara yang sangat elok bagi wanita yang memang dah ada anemia. Anemia tu kekurangan darah merah. Jadi kalau ada kekurangan darah merah, kita tak naklah wanita mendapat masalah haid di mana darah setiap bulan mereka dapat pendarahan yang banyak. Baik. Ini tidak boleh membantu mereka menaikkan atau memulihkan masalah kekurangan darah mereka. Jadi ramai wanita yang ada anemia disebabkan haid yang banyak. Okey, jadi salah satu kaedah mengurangkan haid yang banyak, terutama jika anda perlukan kaedah merancang keluarga, sebagai bonus, suntikan Depo-Provera ini boleh membantu mengurangkan pendarahan yang banyak, boleh mengurangkan masalah senggugut, boleh mengurangkan masalah endometriosis dan boleh mengurangkan masalah fibroid sehingga 60%. Baik, okey, itu banyak. So dia ada banyak kelebihan dia selagi dia bersesuaian dengan badan anda. Ada wanita di mana suntikan ni tak sesuai. Mereka ialah wanita yang ada kanser, wanita yang ada masalah darah beku, wanita yang ada penyakit jantung ataupun risiko penyakit jantung yang tinggi seperti diabetes tak terkawal, tekanan darah tinggi, obesiti. Sebab itu kalau kita nak bagi suntikan ni, setiap 2 tahun kena ada penilaian kesihatan lagi sekali dengan doktor. Bukan kata berhenti. Ramai orang ingat lepas 2 tahun kena berhenti. Lepas 2 tahun penilaian kesihatan dengan doktor untuk memastikan anda masih sihat untuk meneruskan kaedah ini. Dan memastikan anda ini masih bersesuaian dengan anda. Masa tu juga kita boleh buat pap smear. Kita jaga penjagaan kesihatan payudara, semua sekali dia buat. Lepas tu boleh teruskan lagi 2 tahun macam tu. Baik, okey. Baik, dan sebelum kata kita berakhir doktor, menarik sebenarnya kan saya sebenarnya ada banyak soalan nak tanya doktor ni. Tapi disebabkan masa tidak mengizinkan, tapi kita nak dengar juga nasihat doktor kan, saranan doktor sendiri agar pendengar-pendengar kita terutamanya kan ya, mengambil positif kan dengan suntikan Depo-Provera ini dalam nak merancang keluarga. Jangan risau tidak datang haid ataupun haid berkurangan, sebenarnya bukan satu masalah pun setelah ambil suntikan. Sebab lagi satu wanita yang takut, orang kata macam kepadatan tulang tu. Dia kata tulang rapuh lah, tulang rapuh. Anda kena tahu estrogen tu fungsinya memadatkan tulang. Bila kita ambil suntikan Depo-Provera, memang wanita semua kekurangan estrogen. Seperti juga semasa kita breastfeeding. Kalau ada breastfeeding, selagi breastfeeding tak datang haid, selagi tu estrogen berkurangan dari badan dan kepadatan tulang wanita yang menyusukan anak juga berkurangan. Sama juga seperti injection ni. Tapi bila kita hentikan injection ni, dia akan kembali pulih. Dan kepadatan tulang ni tidak akan sama seperti osteoporosis yang senang patah. Yang itu selalunya berlaku lepas menopause. Jadi tu saya akan bagi saranan
untuk anak-anak yang baru umur sebelum 18 tahun di mana kepadatan tulang mereka belum sampai ke tahap maksima, kalau boleh jangan guna suntikan ni lagi. Cari cara yang lain kalau perlukan kaedah untuk merancang keluarga. Dan bagi wanita yang sudah sampai umur 45 tahun, berehat daripada cara ini, gunakan cara yang lain supaya kepadatan tulang pulih semula sebelum menopause. Selalunya menopause umur 50 tahun kan? Ya. Lepas tu kepadatan tulang akan berkurangan. Okey, bila dia kurang sampai ke tahap yang senang patah, kita kata itu osteoporosis. Jadi kita selalunya tak bimbang wanita yang berusia muda 30-an menggunakan kaedah merancang keluarga Depo-Provera. Jangan bimbang tulang reput, tulang patah. Ini semua akan pulih kembali bila berhenti menggunakan kaedah ini dan tidak akan sampai ke tahap tulang patah. Sehinggalah tahap nanti menopause nanti dah tak perlu ambil dah suntikan. Betul tak, Doktor? Jadi untuk menjaga kesihatan tulang kita, kita mesti cergas. Kita mesti Yalah, makan kena jaga juga kesihatan, kan? Betul. kesihatan, nutrisi, kalsium, makan makanan seimbang. Okey, kecergasan badan itu penting. Jangan merokok. Betul. Yang tu lagi satu penting, dan jangan minum terlalu banyak kopi. Banyak sangat kafein boleh juga mengurang kepadatan tulang wanita. Baik, Ya. itu dia. Okey, penerangan daripada Dr. Imelda berkenaan dengan Depo-Provera. Okey, sebenarnya kita ada banyak sangat soalan nak tanya kepada doktor. Pemanggil pun ramai juga, Doktor. Ya ke? Kita harap sangat doktor boleh datang lagi sebenarnya kan, Okey. memberi penerangan berkenaan dengan wanita. Ini 1001 tentang wanita sebenarnya. Ya, insya-Allah selagi boleh kita boleh jawab. Kongsi ilmu ya. Okey, Doktor, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama-sama dengan kami di Bernama Radio. Okey, dan kejap Terima lagi kasih kerana